Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kita dapat bersiaran sekali lagi di dalam wacana reformasi siri ke-10 yang bertajuk Parlimen Hybrid Persidangan Era Pandemik COVID-19. Wacana reformasi adalah suatu platform atas talian yang membincangkan isu-isu berhubung dengan parlimen, demokrasi bagi mendidik masyarakat yang dianjurkan oleh reform. Reform merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan yang tidak berteraskan keuntungan, bertujuan untuk melaksanakan kerja-kerja advokasi parlimen dan juga pendidikan parlimen. Pada malam ini, wacana reformasi siri ke-10 sangat bertuah dapat menampilkan 3 tetamu jemputan, iaitu pertama adalah saudara Fakhrazi Rashid, Koordinator Penyelidik Repsah. Apa khabar saudara Fakhrazi? Bob? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kedua, saya memperkenalkan saudari Aira Azhari, Pengurus Penyelidikan Ideas. Apa khabar Aira? Okey, Alhamdulillah sihat. Haji sihat? Sihat. Okey. Yang ketiga adalah saudara Syakib Syaril, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Pulai. Apa khabar Syakib? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena kuat sikit Syakib, suara tak dengar sangat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita akan membincangkan tajuk Parlimen Hybrid Persidangan Era Pandemik COVID-19. Pada 4 Jun 2021, kerajaan melalui kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri berhubung dengan hal ehwal undang-undang dan parlimen telah menyebutkan yang bahawanya kerajaan akan mengkaji sistem parlimen hybrid dan telah membuat persiapan ke arah pelaksanaan parlimen hybrid. Sebelum itu, ada beberapa pertubuhan, 6 pertubuhan bukan kerajaan yang telah menyokong kenyataan Datuk Seri Azalina Osman, termasuk Ideas saya percaya, yang menyokong bahawa perlunya parlimen bersidang di dalam tempoh ataupun di dalam era COVID-19. Justru pada hari ini kita nak bincangkan apa itu parlimen hybrid dan isu-isu yang melingkari tentang keperluan mewujudkan parlimen hybrid di Malaysia pada masa kini. Untuk pertamanya saya akan menjemput saudara Fakhrazi untuk membincangkan tentang apa itu parlimen hybrid. Sebelum itu saya ingin membacakan tentang laporan yang saya petik daripada Inter-Parliamentary Union yang telah mengeluarkan satu laporan yang bertajuk How to Run a Parliament During Pandemic COVID-19. So, kesimpulannya ada 3 perkara yang dinyatakan di dalam laporan itu, Bob. Pertamanya, iaitu 3 keadaan amalan parlimen di seluruh dunia ketika ini yang telah berlaku, iaitu pertama, parlimen bersidang secara fizikal tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu. Maknanya parlimen bersidang secara fizikal tapi kena sanitize, kena ada penjarakan sosial dan juga kurang ahli parlimen dan juga staf parlimen yang bekerja di dalam parlimen dan juga menukar tempat mesyuarat parlimen yang lebih luas. Kedua, iaitu parlimen menukar ataupun meneruskan mesyuarat bersidang tetapi secara atas talian dengan menggunakan kaedah remote ataupun secara jarak jauh. Dan ini secara asas perundangannya mereka terpaksa membuat beberapa perubahan dari segi aspek perundangan bagi melihat aspek keselamatan dan juga authenticity sesuatu undian. Yang ketiganya, parlimen tidak bersidang langsung. Contoh ini adalah mudah kalau diambil pada peringkat awal parlimen United Kingdom, mereka berhenti lebih awal daripada tarikh yang sepatutnya untuk membuat persiapan untuk ke arah hybrid dan sebagainya. New Zealand berhenti seketika tetapi menukar beberapa standard of procedure, khususnya daripada parlimen bersidang secara luas, secara besar di kamar utama, dia orang bersidang secara jawatan kuasa. Oleh itu, Bob, kenapa parlimen di Malaysia perlu bersidang ataupun perlu menggunakan kaedah hybrid? Silakan Bob. Terima kasih Hadi. Saya rasa mudah. Sebenarnya apa yang digambarkan atau konsep parlimen hybrid ini adalah separuh maya. Bermaksud separuhnya ahli parlimen boleh berada dalam dewan sidang fizikal dan separuhnya berada dalam atas talian. Konsep ini sebenarnya telah digunakan pakai oleh beberapa negara lah. Saya rasa semua orang dapat maklum
di UK dan Australia itu adalah salah satu negara utama. Cuma di Malaysia, saya rasa konteks yang paling penting ni untuk kita faham kenapa kita perlukan parlimen hybrid ini ialah pertama sekali terdapat desakan daripada rakyat dan ahli parlimen untuk bekerja semula dalam proses soal-soal dasar. Yang keduanya kalau kita lihat perancangan COVID-19 khususnya dalam segi vaksinasi dan ujian saringan dan perancangan untuk memerangi wabak ini masih dalam keadaan yang sama dan tak ada dasar yang konsisten secara bersama, iaitu secara bipartisan. Yang ketiga, saya fikir ada satu konteks politik di mana kita memerlukan sebuah kerajaan yang kukuh, yang mempunyai satu daya kepimpinan yang melihat setiap aspek itu penting, khususnya apabila bercerita tentang krisis ekonomi. Kita tahu rancangan Malaysia ke-12 masih belum dibahaskan lebih 1.5 tahun dan kemudiannya kita tahu undang-undang COVID-19 tu perlu ditunda untuk meneruskan moratorium dan sebagainya. Jadi keperluan-keperluan ini penting untuk memastikan parlimen itu bersidang dan memastikan rakyat, keberlangsungan rakyat itu terus berlaku. Bila cakap pasal parlimen hybrid ni, keperluannya adalah sekarang kerana ia merupakan satu pendekatan jalan tengah. Kerana di pihak eksekutif sekarang waktu ini mereka suka menggunakan satu istilah tunggu dan lihat, melihat pada keadaan. Sebenarnya benda ni tidak ada pun dalam satu peraturan ataupun satu undang-undang kata kita kena tunggu atau lihat. Tetapi amat penting sekali parlimen hybrid ini menjadi jalan tengah untuk memastikan pihak kerajaan dan pembangkang boleh mencari solusi bersama. Dan ini adalah satu pendekatan yang boleh dikatakan terbaik setakat ini, memandangkan pun parlimen akhir sekali bersidang pada, saya rasa Dewan Negara habis 29 Disember atau 30 tak silap saya. Jadi dalam lingkungan 5 bulan kita tak bersidang. Sepatutnya selalunya pembukaan tu bulan 3, bulan Mac. Jadi ini adalah satu peluang untuk kita melihat parlimen kembali bekerja untuk mengkaji ataupun meneliti dasar. Dan persoalan saya kepada isu topik ini adalah sejauh manakah adanya kesungguhan ataupun iltizam politik kerajaan hari ini dan pembangkang untuk meneruskan parlimen hybrid. Yang keduanya, bagaimanakah parlimen hybrid ini boleh memastikan jaminan akses ataupun keadilan dan kesesamaan kepada ahli parlimen menggunakan ruang sepenuhnya di dalam parlimen dari segi perbahasan, pertanyaan menteri itu sendiri dan pelbagai bentuk seperti jawatankuasa pilihan rasa itu perlu diteruskan. Dan ketiganya, kalau kita boleh tekankan di sini adalah parlimen hybrid ni adalah parlimen, saya rasa prosedurnya sementara. Sementara kita berada dalam waktu pandemik ini adalah prosedur yang digunakan pakai untuk sementara waktu, bukan kekal selama-lamanya. Itu paling penting dan saya fikir perlu juga kita lihat timeline sebab salah satu bila saya menyimak kenyataan media daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri dan beberapa jawatankuasa yang dihaskan untuk membuat tugas parlimen hybrid ini, mereka tidak memberikan timeline kerana di UK sebagai contohnya, selepas saja COVID-19 melanda UK pada bulan April bila diorang bersidang semula, mereka sudah membincangkan isu parlimen, bagaimanakah cara tata caranya untuk mengendalikan parlimen itu sendiri. Jadi kita agak lewat di sini dan penting untuk kita tekankan timeline ni kerana kita tidak boleh katakan selepas capai herd immunity 80% baru parlimen dibuka kerana tidak ada jaminan bahawasanya COVID-19 akan pergi. Bob, saya nak bertanya, di Parlimen UK, apabila Parlimen UK mengamalkan sistem hybrid, dia tidak membuat persidangan bagi menjalankan 4 fungsi itu secara langsung, secara terus, buat undang-undang, oversight, representation dan sebagainya. Adakah Parlimen Malaysia harus mengambil pendekatan yang sama ataupun perlu mengambil beberapa peranan utama saja semasa era COVID-19 ini? Saya rasa ini soalan ini menarik kerana di Parlimen UK pada awalnya mereka menggantung beberapa fungsi parlimen itu kerana belum diuji. Tetapi saya lihat daripada April sehingga hari ini, dia terdapat pelbagai pindaan. Extending order procedure itu untuk parlimen hybrid ini telah dilanjutkan. Sebab kalau kita ingat pada 12 Mei
conservative government dia sudah menggantung parlimen hybrid ni kerana mereka mahu melihat parlimen ni bekerja, so ahli parlimen bekerja. Tetapi selepas 12 Mei di House of Commons terdapat perdebatan daripada ahli parlimen khususnya yang berada di jauh daripada Westminster dan sebagainya. Mereka mahu terlibat dalam proses dasar ini kerana di seluruh pelosok United Kingdom masa itu isu COVID-19 ini menjadi kritikal, dan kalau mereka tidak masuk dan memberi idea ataupun mengkritik dasar kerajaan, maka di situ ada kelompokan di mana eksekutif terlalu dominan. Di Malaysia ini salah satu masalahnya bila kita nak menghadapi COVID-19 ni adalah dominan eksekutif tu terlalu kuat. Ini kita punya tradition lah. Sebab parlimen yang kita ada ni sepatutnya digunakan sebagai bipartisanship, tetapi eksekutif ingin melakukan segala dasar dan sebagainya, sehingga kan beberapa kelemahan tu diulangi setiap kali sebab tidak ada sema dan imbang. Jadi di Parlimen UK, kalau kita tengok balik dari segi hansat mereka dan timeline diorang untuk membetulkan itu, semasa persidangan Parlimen itu masa bulan April dan lepas bulan Mei itu, mereka masih lagi bertanya kepada Parlimen macam mana Parlimen hybrid ni kita boleh perbaiki. Contohnya saya katakan seperti mana Hadi cakap, kita pada awalnya Parlimen UK gantung beberapa prosedur. Dia hanya fokus pada pertanyaan, questions, pada motion dan sebagainya. Kemudian sehingga hari ini mereka telah meneruskan beberapa prosedur tentang undang-undang menggunakan Parlimen hybrid. Bermaksud ia bukanlah satu Parlimen hybrid ini bukan kita kena buat perfect semuanya, tetapi adalah satu sistem yang perlu diuji dan perlu dipinda mengikut perubahan semasa, mengikut keperluan semasa. Kerana inilah masanya kita ingin memastikan parlimen, sebuah institusi tertinggi, meneruskan semak dan imbang, dan sistem demokrasi itu perlu berjalan ketika COVID-19. Dan paling penting sekali kalau kat Malaysia ni saya berharap agar kerajaan tidaklah menggantung sepenuhnya fungsi parlimen seperti mana yang dibuat oleh kerajaan seawal masa Belanjawan 2021, di mana menggunakan peraturan mesyuarat 90 untuk menggantung pertanyaan menteri dan memendekkan masa persidangan parlimen, kerana ini akan merugikan. Kalau kita ada parlimen hybrid, sepatutnya kita meneruskan persidangan seperti biasa menggunakan mekanisme yang saya fikir boleh dibincangkan secara teknikal dan lebih mendalam. Baik, terima kasih Bob di atas pembukaan diskusi pada malam ini. Saya nak beralih kepada saudari Aira berhubung dengan parlimen hybrid. Kita memahami bahawa apabila bercerita tentang parlimen hybrid dan juga bercerita tentang parlimen abad ke-21, antara kumpulan yang dilihat akan turut sama terjejas adalah kumpulan wanita dan kumpulan rentas seperti anak muda, golongan kurang upaya dan sebagainya. Saya nak mengambil contoh di Parlimen Kanada pada seawal Oktober 2020, apabila di House of Commons Special Committee on the COVID-19 Pandemic diwujudkan di House of Commons Canada, antara isu yang di-raise ataupun yang dibangkitkan terhadap komiti ini adalah isu-isu yang berkaitan wanita, isu tentang domestic violence terhadap wanita semasa pandemik COVID-19. Sebab itu dirasakan pentingnya wujud House of Commons bersidang semasa era pandemik COVID-19. So pandangan, perspektif Aira melihatkan sisi antara kumpulan rentas dan juga wanita khususnya, adakah perlu isu-isu wanita ini diperdengarkan ketika era COVID-19 di dalam parlimen? Aira boleh ulas, silakan. Terima kasih Hadi. Dan saya rasa ini satu soalan yang menarik sebab isu mengenai wanita dan juga parlimen ni mungkin saya boleh kupas melalui dua aspek. Yang pertama, soalan Hadi tadi mengenai isu hak-hak wanita dan juga golongan rentan ketika pandemik COVID-19 ni memang kita dah ada banyak kajian yang menunjukkan bahawa golongan rentan, golongan wanita yang paling terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Dan saya rasa antara mungkin kita boleh kata kelompongan yang terbesar dalam
Malaysia menangani wabak COVID-19 ni ialah mungkin kegagalan atau kegagalan dan juga kelemahan dari segi betul-betul kita betul-betul memahami dan juga membela nasib golongan wanita dan juga golongan rentan. Contohnya kalau mungkin penonton pada malam ni ingat, saya tak berapa ingat bila, tapi masa pandemik COVID-19 saya rasa tahun lepas sedang betul-betul tengah mungkin belum seteruk sekarang, tapi masa tu kes semakin meningkat dan kalau kita ingat ketika itu Kementerian Wanita KPWKM menutup talian untuk domestic violence tu. Saya tak ingat apa nama dia, tapi talian untuk keganasan rumah tangga kan ditutup. Dan saya ingat lagi bekas mantan Timbalan Menteri Wanita YB Hanayoh ada mengkritik dan mempersoal kenapa talian keganasan rumah tangga ni punyalah banyak masa COVID yang ditutup. Sebab ini merupakan talian yang teramat penting dan banyak juga kajian yang telah dilakukan oleh badan-badan dalam dan juga luar negara yang menunjukkan bahawa keganasan rumah tangga sebenarnya meningkat ketika wabak COVID-19. Banyak faktor dia lah, antaranya bila keluarga terperangkap di dalam rumah sahaja dan ada macam-macam konflik yang timbul dan jadi saya rasa benda ni tak boleh nak dibahaskan lah. Dan macam Bob kata tadi, peranan semak dan imbang yang sepatutnya menjadi tugas hakiki badan parlimen tu dah dihapuskan. Sama ada parlimen di peringkat negeri dan juga parlimen di peringkat persekutuan, dua-dua tak bersidang kan. Jadi YB Hanayoh paling-paling yang beliau boleh buat pun berbalas dekat Twitter ataupun mengeluarkan kenyataan media, dan kita semua tahu itu tak cukup. Jadi ini salah satu memang sangat clear lah masalah dia. Dan yang kedua, wanita ni juga dia bila kita cakap pasal parlimen hybrid, sebenarnya dia menarik sebab kita boleh kalau kita tengok parlimen mungkin pada tahun 2021 ni mungkin boleh menjadi pencetus kepada satu sistem parlimen di mana wanita, kalau kita buat hybrid dan parlimen, contohnya ahli parlimen wanita tidak perlu lagi berada di parlimen secara fizikal dan boleh bersidang secara maya. Dan mungkin ini boleh meningkatkan lagi inklusiviti, keterangkuman untuk golongan wanita, untuk dan mungkin kita boleh lihat partisipasi lebih ramai ahli parlimen wanita yang tidak perlu lagi meninggalkan tanggungjawab dan juga role mereka di rumah dan boleh buat dua-dua lah pada satu masa. Tapi dan satu lagi mungkin kalau parlimen hybrid ini kita buat dan juga mungkin ia menjadi satu kebiasaan mulai sekarang, tidak mustahil juga kita boleh lihat penglibatan golongan OKU juga sebagai ahli parlimen dari segi mobilisasi dan sebagainya. Sudah tentu kalau bersidang secara maya dan tak perlu berada di parlimen secara fizikal, sudah tentu itu lebih mudah untuk kira golongan OKU contohnya yang mahu menjadi ahli parlimen. Dan ini sangat menarik lah, dan mungkin in the next part of this webinar mungkin kita boleh rungkai juga persoalan-persoalan ini, iaitu apa parlimen secara hybrid atau parlimen secara maya ni mungkin ia satu kebiasaan yang akan menjadi norma di banyak negara di seluruh dunia. Dan bukan sahaja kerana COVID, dan mungkin COVID memaksa parlimen-parlimen di seluruh dunia untuk bersidang secara maya, tapi mungkin kita boleh lihat ia sebagai satu pencetus lah kepada norma yang baru di parlimen juga. Ya. Baik, terima kasih Aira di atas jawapan berkaitan dengan keperluan wanita untuk isu-isu wanita dibangkitkan ketika era pandemik COVID-19 di dalam parlimen. Saya terus beralih kepada Syakib. Syakib ada pengalaman di dalam Dewan Undangan Negeri Johor, pernah juga membantu ESCO. Saya minta pandangan Syakib mungkin serba sedikit berkaitan dengan isu perundangan. So bila kita cerita kita nak buat parlimen hybrid ni, antara halangan besar yang dilihat oleh
pelbagai pihak adalah aspek perundangan. Walaupun kita tahu kita sekarang berada di era ataupun dalam keadaan proklamasi darurat. So ada school of thought yang menyatakan okey, kita terus table satu ordinan darurat, maka ia akan menyelesaikan ordinan darurat yang akan menyelesaikan masalah untuk parlimen bersidang. Betul, itu adalah salah satu cara ataupun kaedah yang paling mudah buat masa ataupun ketika proklamasi darurat ini. Tetapi ada aspek lain penting. Diorang juga bercerita juga dalam school of thought yang lain juga, sekiranya kita bukan di dalam proklamasi darurat, maka ada aspek perlembagaan persekutuan, aspek peraturan mesyuarat yang memerlukan beberapa pindaan. Saya nak ambil contoh, saya tak tahu sama ada ini boleh diguna pakai ataupun di dalam Parlimen Malaysia ataupun dewan di mana-mana Dewan Undangan Negeri apabila ingin bersidang parlimen secara hybrid. Ini kerana di Australia, apa yang berlaku adalah pada 23 Mac 2020, ini cerita tahun lepas, the House of Representatives telah meluluskan satu ketetapan. So kita dah discuss panjang bahawa sumber undang-undang parlimen ni dia ada perlembagaan, dia ada standing order, dia ada juga speakers ruling dan juga sebagainya. So apa yang berlaku di Australia adalah the House of Representative Resolutions telah meluluskan satu ketetapan yang berbunyi to allow the House to meet in a manner and form not otherwise provided by the standing order with agreement from the leader of the House and opposition. Which means, maksudnya kita boleh buat parlimen hybrid dan kita perlu dapatkan kelulusan dan ketetapan majority oleh ahli-ahli di dalam Dewan. Soalan saya kepada Syakib, apakah peraturan-peraturan mesyuarat lain yang akan terkesan? Sebab kita ada juga peraturan mesyuarat di dalam standing order yang menyebut tentang mengundi. Mengundi itu cuma belah bahagian dan juga undi suara. Bagaimana nak diamalkan dekat dalam parlimen hybrid? Bagaimana pula dengan persidangan dan juga pelbagai aspek lain, peraturan mesyuarat yang lain? Mungkin Syakib boleh menerangkan. Alright. Okay, terima kasih Hadi atas soalan-soalan tu. Rasanya soalan-soalan tu consider like daripada awal macam mana aturan mesyuarat tu akan berlaku dan macam mana situasi akan berlaku, tapi kita akan cover on the second stage when it comes to the development dekat dalam parlimen tu. Tapi kita nak sentuh sikit pasal berkenaan dengan aturan mesyuarat dan representasi dan juga macam mana e-voting tu akan berlaku. So basically kalau melihat pada situasi-situasi semasa, apa yang kita boleh katakan most probably boleh berlaku. Parlimen hybrid ni memang boleh berlaku. Kalau nak kata apparatus yang menghalang untuk menjadikan benda tu, saya rasa tak akan ni ada berlaku. Sebab at the end of the day, when it comes to parlimen, kewujudan parlimen adalah untuk transparansi kepada rakyat. Ini adalah bukan kata persoalan ataupun jawapan, ini adalah salah satu medan untuk rakyat sendiri tahu, representasi kawasan sendiri tahu bahawa inilah situasi yang terjadi. Ini adalah perbincangan yang kita bawa secara inklusif dan juga apa kata putus yang dibuat dalam parlimen. Jadi kalau nak katakan dari spesifiknya dalam standing order, sebenarnya dalam standing order pun dia ada dah aturan-aturan, tapi kalau lebih saya tak berapa spesifik sangat bab tu, tetapi when it comes to perlembagaan, kalau kita lihat balik perkara 62 telah memberi kuasa kepada parlimen untuk membuat satu undang-undang mereka ataupun mengolah sendiri undang-undang mereka menggunakan apparatus standing order untuk adaptasikan diri dengan keadaan-keadaan semasa. Contohnya let's say dalam COVID, apa yang kita ada masalah adalah social distancing dan juga touching dan sebagainya. So bila berkenaan tu, kita dah ada contoh-contoh negara luar yang dah buat macam tu. Contohnya dekat UK dah ada buat development utama, diorang berapa orang hanya dalam parlimen dan semuanya masuk ke dalam hybrid. Dan bila itu berlaku dan diorang dah ada Easter, I think Easter percutian Easter, lepas tu diorang buat development. So dekat situ dah ada development. Patutnya dari awal lagi, kita daripada 2020 tu kita dah boleh buat start development tu, so that kita belajar. Pada punca cerita, kita kena belajar sebab kita punya parlimen, kita dah stagnan sangat, kita dah terlalu rigid. Jadi kita nak kena
pick up cepat sebab ni consider bila kita cerita pasal hybrid parliament, ini adalah parliament of the 21st century. So kita nak tak nak kita kena adapt dengan teknologi. Okay, itu satu. Keduanya apabila berkenaan dengan representasi. Jadi apabila cerita pasal representatif, saya percaya bahawa kita nak semua orang suara inklusif. Betul? Jadi macam mana kita nak buat suara inklusif ni? Ada kes-kes tadi, contohnya macam kalau dekat UK dia pakai division system. Di mana you have your own division untuk buat sekian-sekian. Ada yang sistem, kalau kat US kita pakai caucus system. Di mana caucus ni akan ceritakan ataupun lobby ataupun sebagainya untuk menggerakkan serta-serta agenda. And then ada tempat negara-negara lain, contohnya macam dekat EU pula, dia dah pakai sistem, dual system. So basically, dia ada banyak-banyak benda yang kita boleh pakai. Dan saya rasa Malaysia sekarang bukan nak kata disadvantage. Sekarang ni kita dalam frasa kalau let's say kita tak pick up cepat, kita tak belajar cepat, kita tak ambil pengalaman-pengalaman orang lain ni untuk kita buat dekat parlimen sendiri, maka kita akan ketinggalan besar berkenaan untuk cerita pasal demokrasi, inklusif dan sebagainya. Lepas tu bila, sorry ya suara belakang, seterusnya untuk increasing participant untuk orang-orang nak masuk dalam parlimen dan sebagainya. Pertama sekali, apa yang penting dalam standing orders ataupun dalam aturan mesyuarat adalah perbincangan berkenaan dengan scrutiny proceeding. Di mana kalau kita tak ada scrutiny proceeding awal-awal, lepas tu kita terus senjut je, discuss macam tak ada benda berlaku, maka kita akan ada masalah berkenaan dengan internet security ataupun security lain dan sebagainya, macam mana orang keluar masuk daripada parlimen, macam mana dokumen ni akan berlaku dan sebagainya. So basically berkenaan dengan scrutiny proceeding ni, ini adalah penting. Ini adalah motion yang paling penting, should be number one highest urgent importance untuk didiscuss, so that dekat dalam ahli parlimen diorang ada hak masing-masing untuk berbincang macam mana kita nak buat proses ni bergerak secara inklusif dan secara menyeluruh. Okey. Syakib. Dan last sekali. Syakib, soalan. Ya. Syakib sentuh tentang scrutiny proceeding. So, adakah Syakib bersetuju jawatan kuasa juga perlu bersidang semasa era COVID-19 melalui hybrid system selain daripada kamar utama? Boleh komen tak? Okey, berkenaan dengan proceeding jawatan kuasa ni, saya rasa elemen paling penting adalah jawatan kuasa ni dia boleh bukan setakat provide reports, dia boleh provide insight as well untuk bantu parlimen membuat satu keputusan yang orang kata laminate wisdom yang tersendiri. Jadi kalau tak adanya jawatan kuasa ni, macam mana kita nak buat decision making? Kita kalau kita tak ada orang yang third party ataupun third organ kat dalam parlimen untuk buat this kind of thing, kita akan, kalau nak buat keputusan tu lambat, nak mencapai tahap matang ataupun nak mencapai satu tahap wisdom. So keperluan untuk jawatan kuasa ni, saya rasa bila ada hybrid parlimen ni, jawatan kuasa punya role lagi nampak, lagi efektif berbanding daripada sebelum ni. Sebab sebelum ni dia ada macam, okay, kita kasih report, ini saja sekian-sekian. Tapi kali ni dalam hybrid pula, hybrid parlimen dia provide macam-macam apparatus. Contohnya, let's say kita cerita pasal technicality dekat dalam parlimen ni sendiri. Siapa yang akan buat benda tu? Mestilah jawatan kuasa parlimen ataupun jawatan kuasa proceeding dan sebagainya. So dekat situ kita dah boleh nampak jawatan kuasa ni akan bergerak lebih bukan setakat efektif, lebih efisien ketika ini berbanding daripada zaman dulu di mana tak ada ni teknologi. So kita macam percepatkan proses teknologi, itu satu. Kedua, saya nak patah balik kepada e-voting. So berkenaan dengan e-voting, ada banyak cara lah berkenaan e-voting. Tapi apa yang paling penting dalam e-voting ni adalah kita push kepada transparansi. Kita nak tahu berapa jumlah orang yang menyokong, berapa jumlah orang yang tidak setuju dan berapa orang yang abstain. Kalau let's say kita ambil dekat United Nations, apa yang kita buat ketika pandemik COVID-19 meeting adalah kita buat raising hand ataupun kita akan ada button lah. Kalau let's say kita pakai Zoom, kita akan ada button for that kind of specific manners. Zoom juga adalah Zoom dan lain-lain, dia ada provide juga untuk parliamentary punya sistem, so that dia macam ini adalah sistem khas untuk parlimen, is developed for parlimen
Ini adalah apparatus yang boleh digunakan oleh MP untuk membuat satu pusat ataupun untuk menyatakan hasrat diorang. Itu satu. Keduanya berkenaan e-voting ni pula, kalau kita lihat kat UK dia pakai division system. Lepas tu ada yang pakai caucus system. Kalau kat US kita pakai caucus system. Kalau ada certain countries yang pakai juga chief whip parties ni yang memberi satu keputusan sekian-sekian menyokong sekian-sekian. So basically banyak sangat apparatus yang kita boleh pakai. Kita boleh try untuk tengok macam mana. Dan sebab itulah saya mention tadi, scrutiny proceeding adalah penting untuk make sure kat mana yang e-voting ni, cara yang mana yang kita boleh buat dan macam mana hybrid ni bergerak secara teknikal. Itu yang kedua. Dan ketiganya berkenaan sini tu saja kot. Tiga berkenaan dengan hybrid parlimen. Saya rasa Fakrul Aziz tak cover, dengan Aira tak cover lagi. Bab hybrid parlimen ni, apa yang bestnya adalah kita boleh push e-petition. Petition sebelum ni, and kalau kita tengok, yelah kita tengok kat aturan mesyuarat tu ada tulis petition. Tetapi kita tak nampak petition tu apa. Kita tak nampak kalau kat bukan pejabat parlimen, website parlimen tu tak ada cerita pasal petition. Kalau kita lihat kat UK dekat website dia sendiri, saya buka terus ada keluar petition berapa banyak jumlah dan sebagainya, yada. Jadi dah ada kat situ. So kat sini ini adalah peluang untuk kita boleh push petition awam ni untuk menjadi salah satu apparatus penting buat MP untuk memilih satu keputusan yang lebih baik ataupun membuat satu dasar berdasarkan inclusivity rakyat itu sendiri. So itu saja pandangan saya. Mungkin yang akan seterusnya mungkin kita akan go lebih teknikal lah. Kita ada orang yang boleh cover teknikal. Baik, terima kasih Syakib. Tapi bercerita tentang Syakib sentuh tentang e-voting di United Nations dan sebagainya. Di setengah negara yang mungkin tidak berkemampuan seperti di Croatia dan juga Kongo, dia permudahkan e-voting dia melalui email, SMS, ada juga melalui telefon, message, WhatsApp. Macam kat EU, diorang pakai email voting tau actually. Diorang hantar voting pakai email. Tak sure lah efficient ke tak, tapi boleh je nak buat. Bob mungkin nak tambah sedikit berkaitan dengan apa yang Syakib dah cerita tentang e-voting, beberapa peraturan mesyuarat yang perlu dipinda. Kalau Bob ada pandangan lain? Saya lihat kita perlu kembali semula pada persidangan tahun lepas. Saya rasa itu adalah satu eksperimental kepada parliamentary demokrasi Malaysia di mana ada beberapa prosedur digantung, SOP dan sebagainya. Jadi pertama sekali saya kata option pertama saya adalah kita boleh sebenarnya bersidang parlimen ni kerana ordinan darurat sepatutnya mempercepatkan proses ataupun menjadi pemudah cara kepada parlimen bersidang. Tak kira lah secara fizikal, hybrid ataupun secara maya, tapi kalau kita ada ordinan tu mengatakan kuasa parlimen tu boleh teruskan, itu dah tak ada masalah dah boleh carry on. Cuma tahun lepas, kalau kita lihat, pertama sekali dari segi SOP ni, ahli parlimen ada Duk Sila punya penghadang, kemudian ada penjarakan fizikal antara ahli parlimen. Nak masuk dalam dewan sidang tu perlu ada 80 orang ikut daripada reflect kepada majoriti ataupun komposisi dalam parlimen itu sendiri. So sebenarnya parlimen Malaysia sudah bereksperimentasi masa ketika COVID ni. Cuma soal dia adalah sidang tahun lepas memperlihatkan bahawasanya parlimen kita mempunyai beberapa kelompongan ataupun kelemahan. Contohnya dari segi pengagihan ataupun urusan masa, perbahasan ataupun persoalan pada menteri. Saya boleh petik ketika tak silap saya pada 18 November masa belanjawan 2021. Sidang parlimen itu dipendekkan daripada pukul 10 sampai pukul 2. Dan kemudiannya pertanyaan menteri itu dipendekkan saya rasa dalam 10 minit dan tak ada soalan tambahan buat MP. Jadi masa tu kebanyakan MP merasakan participation diorang di dalam parlimen itu sendiri kurang. Walaupun mereka sudah hadir dalam parlimen tetapi masa dipotong, nak berbahas pun tak lama dan kemudiannya masa itu jawatankuasa pun baru saja ingin dibentuk dan sebagainya lah. Jadi saya rasa konteks untuk parlimen hybrid ni adalah satu kesinambungan daripada eksperimen tahun lepas.
di mana kita boleh baiki apa yang diperlukan tahun lepas pada tahun ini. Dan kerana tahun ini lebih mendesak, kalau kita sudah tidak bersidang 5 bulan, dan sebenarnya saya ada sikit isu di mana ada beberapa pihak mengatakan ahli parlimen boleh sajalah menghantar soalan ataupun email kepada menteri, soalan ataupun memberi pada Twitter ke Facebook. Saya rasa benda ni satu pandangan yang salah, kerana di parlimen ataupun kalau ada parlimen hybrid, menteri itu sendiri ada akses terus pada ahli parlimen, dan ahli parlimen boleh bertanya terus pada menteri. Dan inilah accountability, transparency and communication yang kita perlukan agar semua dasar-dasar itu jelas. Jadi kalau nak buat parlimen hybrid ni pun saya rasa tak ada masalah besar di dalam parlimen Malaysia, kerana satu, parlimen Malaysia baru ada infrastruktur, which is kalau kita lihat sekarang ni ahli parlimen semua ada bilik masing-masing. Kalau mereka tak boleh bersidang pun dalam dewan sidang, mereka boleh bersidang secara maya sebenarnya, mengikuti daripada jauh. Dan keduanya, seperti di UK, dia bukanlah parlimen hybrid ni siapa yang malas datang parlimen pergilah online, tak. Dia ada syaratnya. Syaratnya pertama adalah untuk membenarkan ahli parlimen itu duduk di dalam sidang maya, mereka merupakan golongan ataupun mereka yang rapat dengan pesakit COVID-19 dan sebagainya, positif. Baru boleh sidang maya, bukan sesuka hati tak nak datang kemudian ada sidang maya. Yang keduanya, salah satu part parlimen hybrid ni adalah dia boleh mengurangkan kehadiran staf parlimen itu sendiri. Di mana kalau kita tengok, kalau ada ahli parlimen tu, ada pegawai-pegawai, especially kementerian pun jugalah, ada penjawat yang sebenarnya ada mesyuarat, meeting dan sebagainya. Jadi bukan saja ahli parlimen boleh dikurangkan dalam dewan sidang tu dari segi keselamatan, tetapi dia boleh mengurangkan jumlah mereka yang hadir dalam parlimen tu supaya keadaan COVID-19 terkawal. Sebab tu ada parlimen hybrid itulah. So saya rasa bagi saya is a fair, kita dah eksperimenkan proceeding parlimen tahun lepas dan kita perlu perbaiki tahun ni. Itu saya punya point lah. Okey, terima kasih Bob atas kupasan berkaitan dengan soalan tadi. Saya nak kembali kepada Aira, bercerita tentang antara salah satu soalan yang dikemukakan oleh sebenarnya ada pelbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita di dalam FB Live. Antaranya yang disebutkan adalah ada persoalan yang lebih penting bila kita sebut tentang e-voting kat Malaysia adalah digitalization parliament. Barulah seterusnya adalah berkaitan dengan e-voting. Mungkin dia merujuk kepada digitalization parliament in term of documents kot. Merujuk kepada kertas proceeding, undian ataupun undi dan kertas proceeding, dan juga melibatkan jawapan jawab lisan yang tidak dapat dijawab sepenuhnya. Biasanya pukul 11.30 dah habis, dah tamat, maka selepas tu menteri akan menjawab secara bertulis, dan benda-benda ini diharapkan dapat dimasukkan ataupun didigitalkan dekat dalam parlimen. Apa komen Aira? Maknanya ia bukan persoalan berkaitan dengan e-voting saja, tetapi ia persoalan kenapa benda-benda dokumen-dokumen macam ni penting untuk didigitalkan kepada di dalam parlimen, Aira. Saya rasa ini bersangkut paut dengan demokrasi ataupun dan juga berkaitan dengan rakyat. Mungkin Aira boleh explain? Okey, terima kasih Hadi. Sebelum tu terima kasih kepada Rusni yang mengingatkan saya kepada nama talian tu tadi. Jadi nama dia talian kasih. Jadi talian kasih itulah yang diberhentikan khidmatnya ketika awal wabak COVID menjadi lebih teruk di Malaysia pada tahun lepas, kalau tak silap saya. Jadi benda tu sebenarnya yang patut dipersoalkan di parlimen tapi tak dapat kan. Jadi satu lagi yang saya nak saya bersetuju dengan Syakib tadi, di mana jawatan kuasa, peranan jawatan kuasa ni sebenarnya saya rasa masa pandemik ni semakin penting, sebab sebenarnya kalau ikutkan perbincangan di peringkat jawatan kuasa lah tempat di mana ahli-ahli parlimen boleh membincangkan isu-isu dengan lebih terperinci, dan juga kat situlah baru betul-betul boleh duduk bincang dan betul-betul buat research tentang apa yang hendak dibawa. Dan perbincangan di peringkat jawatan kuasa ni adalah penambah
seri lah kepada perdebatan yang berlaku di Kamar Utama. Jadi saya rasa saya setuju dengan Syakib, dan peranan jawatan kuasa ni sebenarnya lebih penting di saat kita melalui krisis seperti pandemik ni. Jadi berbalik kepada soalan Hadi tadi. Jadi soalan Hadi sebenarnya ini satu soalan yang menarik sebab digitalization of parliamentary documents ni sebenarnya dia mendatangkan manfaat yang lebih sebenarnya kepada civil society dan juga kepada rakyat. Dan saya rasa masalah yang belum lagi saya nampak usaha ke arah itu, tetapi yang mungkin agak keterbelakang dibandingkan dengan banyak negara lain is the availability of parliamentary documents kepada rakyat. Dan saya rasa kekurangan ini mungkin salah satu kekurangan ini salah satu sebab kenapa politik kita susah untuk dimatangkan. Ya, sebab saya rasa rakyat bukan sahaja rakyat Malaysia secara am, tetapi civil society macam Ideas, macam Reform, macam Refsa juga saya percaya mempunyai kesusahan lah bila nak cari dokumen-dokumen parlimen ni, macam mana nak download, dekat mana, dan walaupun tapi saya nampak usaha ke arah itu. Tapi masih banyak yang perlu ditambah baik. Contohnya dokumen-dokumen yang ada di laman web parlimen haruslah dalam open data punya format. Contohnya kita tak boleh rely kepada dokumen-dokumen yang di scan. Contohnya kalau scan you tak boleh control F, you tak boleh cari maklumat dengan mudah kan. Jadi banyak yang perlu ditambah baik, tetapi digitalization ni sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam mematangkan demokrasi lah. Dan in the same point, mematangkan demokrasi ni juga saya rasa walaupun terdapat banyak kelompongan dengan suspension of parliament ni, tapi saya rasa salah satu silver lining yang saya nampak lah, mungkin orang Malaysia sekarang lebih cakna dan lebih peka dengan apa sebenarnya tugas hakiki ahli parlimen yang mereka undi selama ni, ya. Jadi tugas hakiki ahli parlimen ni sebenarnya untuk pergi ke parlimen dan membawa isu rakyat di parlimen secara dan untuk digubalkan menjadi dasar. Ya, dan tugas ahli parlimen ni bukan sahaja sebagai pegawai kebajikan di kawasan masing-masing, tetapi itu sebenarnya tugas hakiki ahli parlimen. Dan saya rasa mungkin Twitter adalah satu dunia yang tidak realistik, tetapi bukan sahaja di Twitter, tapi dengan perbincangan dengan rakan-rakan di luar Twitter juga, saya dapat lihat yang rakyat mula mempersoalkan sebenarnya kenapa aku undi ahli parlimen ni, apa kerja dia, kalau parlimen tak ada apa yang dia buat. Dan saya rasa ini persoalan yang bagus. Bila persoalan-persoalan ini timbul dalam fikiran rakyat, ia secara tidak langsung membawa kepada kematangan demokrasi yang kita cari selama ni. Dan Aira, kalau saya nak minta Aira komen, kalau minggu lepas kita discuss tentang peranan wakil rakyat, peranan parlimen, masyarakat secara bersifat konvensional akan menyatakan bahawa ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri perlu membawa suara rakyat ke dalam parlimen. Tetapi bila kita lihat ahli-ahli parlimen bila membawa suara rakyat tu cerita pasal longkang, cerita pasal jalan yang rosak dan juga sebagainya. Bukankah sepatutnya prioritinya adalah menjadi pembuat undang-undang? Bukankah sepatutnya tugas-tugas yang seperti itu adalah tugas-tugas jabatan-jabatan kerajaan yang patut menjalankan fungsi itu? So, tapi bila Aira sebutkan ahli parlimen tugas utamanya sebagai representation, itu macam konflik tu. Boleh Aira perjelaskan? Okey, sebenarnya itu satu persoalan yang menarik dan sebenarnya saya sendiri pun struggle juga dengan persoalan ni. Sebab kalau kita tengok the nature of representative democracy ialah demokrasi perwakilan, ialah penduduk di satu kawasan itu membuang undi untuk seseorang individu untuk mewakili mereka di parlimen kan. Tapi saya rasa tugas ahli parlimen ni sebenarnya menarik sebab saya rasa
macam mana sekarang kita nak cari that balance di antara menjadi seorang yang membawa masalah masyarakat setempat di satu sidang tertinggi di sidang di badan penggubalan undang-undang yang tertinggi di negara, dan untuk translate masalah di kawasan setempat itu kepada dasar di peringkat yang lebih tinggi. Dan tapi saya setuju juga dengan Hadi, kalau contohnya masalah longkang tersumbat ke, pokok tumbang ke, itu sebenarnya adalah peranan contoh ahli majlis, local council, dan kita tak ada local council election tu satu hal lah, itu mungkin kita boleh buat satu wacana lain untuk kita bincang kenapa kita tak ada local council election. Tapi saya rasa peranan ahli parlimen sebenarnya ialah benda-benda tu. So contohnya longkang tersumbat, pokok tumbang, jadi benda itu mungkin the immediate remedy datang dari ahli majlis ataupun dari ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi tugas ahli parlimen sebenarnya saya rasa ialah untuk menjadi perantara atau menjadi wakil kepada peringkat yang lebih tinggi, dan macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Dan saya nak tambah satu lagi baru-baru ini kan ada ada pengumuman yang allowance menteri atau gaji menteri dikurangkan atau ditolak kan selama 3 bulan tu. Dan saya rasa itu menarik sebab saya ada follow juga diskurs mengenai perkara tersebut, dan saya tengok lebih ramai rakyat Malaysia yang mempersoalkan juga benda tu. Contohnya kan dia akan persoal, oh tapi allowance menteri, gaji menteri potong, tapi allowance ahli parlimen, DUN masih lagi dapat kan. Jadi benda tu tak dipotong. Jadi saya nampak macam bila rakyat Malaysia dah boleh bezakan menteri, boleh bezakan ahli parlimen, dan saya rasa mungkin benda tu nampak mudah, tetapi saya rasa ia sangat bermakna sebab dalam minda rakyat, in our imagination as a people, kita dah mula mempersoalkan apa peranan-peranan berbeza orang yang kita buang undi selama ni. Jadi saya rasa mungkin itulah silver lining lah kot yang saya nampak dalam parlimen punya suspension ni, dan saya harap ia tak berhenti di sini dan rakyat terus mempersoalkan peranan ahli parlimen mereka sebenarnya. Ya. Hadi, boleh tambah apa yang Aira cakap tadi? Boleh Bob, silakan. Okey, menarik pasal Aira cerita pasal bila cerita parlimen hybrid ni, dia pun persoalan berkaitan dengan peranan ahli parlimen. Dekat sini saya lihat ada jurang kefahaman antara peranan ahli parlimen ni, kerana ahli parlimen ni lah jadi superhero. Dia lah tolong longkang, dia lah angkut sampah, dia lah sebagainya. Jadi kalau boleh saya terangkan, kenapa ahli parlimen dibebankan dengan perkara-perkara sebegini, kerana kita punya function of three-tier government. Local government, state government tu perlu memainkan peranan penting juga. Contohnya saya fikir dalam keadaan pandemik ni memang ahli parlimen tu perlu berada di kawasan, memang itu perkara yang penting. Tetapi ahli parlimen bila mereka masuk dalam dewan sidang, mereka bukan saja mewakili kawasan mereka mewakili rakyat. Kerana contohnya setiap undang-undang yang mereka pindah, akta setiap section, ataupun kalau diorang nak pindah SOP sekalipun sekarang ni, rakyat dah faham dah SOP ni bukan kena dekat rakyat Kelantan, rakyat Kuala Lumpur, rakyat Selangor. Sekali kerajaan ubah, dia akan efek semua dah. Jadi ahli parlimen itulah tugas dia untuk memastikan setiap undang-undang ataupun SOP, prosedur, keputusan kerajaan itu memastikan ia mengambil berat kepentingan rakyat juga. Sebab itu ahli parlimen perlu hadir ke parlimen, bersidang, meneliti undang-undang tersebut, dan pada masa yang sama dia boleh memberi pencerahan kepada beberapa aspek teknikal yang susah nak difahami oleh rakyat. Lagi-lagi terms undang-undang, SOP ni kadang-kadang macam hari ni, contoh saya berikan hari ni kerajaan umumkan lockdown PKP 3.0 itu diteruskan sampai 28 Jun. Ada orang tanya, ini lockdown ke ini PKP? So definisi term yang susah difahami oleh rakyat, orang awam, kerana dia bersifat undang-undang dan pentadbiran dan sebagainya, sebenarnya perlu diberikan tugas tersebut kepada ahli parlimen untuk meneliti apa definisi ataupun prosedur sebenarnya. Sebab tu bila Aira tekankan tadi tentang peranan ahli parlimen itu, sekarang ini ramai orang telah sedar bahawasanya ahli parlimen perlu berada di parlimen. Itu satu perkembangan yang baik bagi saya, dan saya juga berharap
dalam sisi lain rakyat juga melihat fungsi demokrasi di kawasan tempatan, peranan PBT dan DUN sebagainya ketika COVID-19 ini. Sebab semua perkara ini sebenarnya telah dicabar oleh COVID-19 itu sendiri. Sistem tu ada banyak kelemahan dan sebagainya lah. Tapi Bob, saya lihat dalam pelbagai Twitter dan juga yang dikeluarkan oleh kebanyakan ahli-ahli Parlimen Pembangkang adalah lebih kepada nak oversight kerajaan semasa pandemik COVID-19. Adakah itu sepatutnya tanggungjawab utama ataupun sepatutnya pembuat undang-undang seharusnya menjadi keutamaan ketika era COVID-19? Oversight government itu memang tugas hakiki mereka lah. Dari segi perundangan pun tugas hakiki mereka. Cuma sekarang ni bukan masalah cabaran pada ahli parlimen lah di mana platform mereka, tempat mereka itu tidak dibuka. Takkan sebab di media sosial kebanyakannya kita tahu media sosial ni adalah satu ruang yang begitu luas. Tetapi dalam aspek-aspek teknikal seperti inilah yang perlu diambil tahu oleh ahli parlimen itu sendiri. Dan kerana hari ini mereka tidak di ruang, semua perkara oversight dan pertanyaan itu berlega di dalam media sosial. Dan kadang-kadang media sosial ini bercampur gaul dengan sentimen dari segi politik dan sebagainya, dan dia tidak akan menyelesaikan masalah itu secara konkret. Cuma kalau kita lihat, saya kena akui perkara ini, sosial media memainkan peranan dalam dasar kerajaan sekarang. Kalau kita lihat beberapa SOP ataupun undang-undang yang tidak kena ataupun tidak berpatutan dengan apa yang rakyat mahukan, sosial media akan memberi tekanan kepada kerajaan. Dan perkara itu sebenarnya adalah bagi saya adalah satu demokrasi ataupun satu aspek yang paling penting dalam menyuburkan ruang-ruang demokrasi. Cuma di dalam ahli parlimen ini, mereka perlu hadir di parlimen bukan saja mewakili suara daripada kawasan. Bila mereka masuk di dalam parlimen, mereka merupakan ahli parlimen Malaysia. Mereka perlu membetulkan segala SOP undang-undang yang dibuat oleh eksekutif. Mana yang mereka ada cadangan dan kritikan itu pun perlu dibahaskan agar dia dapatkan satu kerjasama dan keputusan dua partisan di sini. Baik. Syakib, soalan dari, bukan soalan lah, ini mungkin perlukan komen daripada Syakib lah sebab UMNO sebagai sebahagian daripada kerajaan pada hari ini. Fakta yang dikeluarkan oleh Akif atau pandangan Akif Adnan ni, rasanya pelaksanaan parlimen hybrid ini tidak menjadi masalah, cumanya nak atau tak nak sahaja. Sebab rasanya kerajaan mampu untuk laksanakan, even hanya dengan penggunaan handphone, boleh dibuat berserta konektiviti yang baik. So ada pandangan orang mengatakan, okey, kita tak nak bersidang, parlimen tak nak bersidang, kerajaan tak nak buat parlimen bersidang time COVID ni sebab ada faktor lain. Pandangan Syakib. Okey, berkenaan dengan perkara ni saya rasa tak ada kot nak kata bad reasoning lah, unless nak kata contohnya macam MP tu dia kena quarantine dan sebagainya. Saya rasa kita dah kasih apparatus di mana hybrid parliament akan berlaku. Kita dah kasih apparatus, anda boleh go live ataupun anda boleh join dekat dalam meeting tu ataupun standing committee punya meeting as well. Jadi kat situ kalau let's say nak kata isu-isu lain macam contohnya tak dapat join sebabkan urusan lain-lain, kena ingat balik bahawa anda adalah ahli parlimen, anda kena tahu where is your priority. You need to put your priority rights. And then berkenaan lain saya rasa berkenaan tu tak adalah nak kata masalah. You need to know you punya role, you need to know your responsibility. That's one. Second, berkenaan dengan UMNO dalam kerajaan ni sebenarnya saya nak fix balik pandangan orang bahawa kerajaan ni bukan kerajaan Perikatan Nasional as a total. Kerajaan ni adalah kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional. It's a BN government where BN join as a part of the coalition, and then ahli-ahli parlimen yang sekarang ini jadi menteri, they took the job and diorang yang dipilih oleh Perdana Menteri untuk melakukan tugas-tugas kabinet. Tapi itu tidak bermaksud bahawa Barisan Nasional dan juga yang dalam tu adalah UMNO untuk tak boleh nak bidas kerajaan sekarang. Sebab apa? Sebab kalau let's say dulu mungkin ni adalah stigma yang kita kena buang lah. Kita kena start buang di mana bahawa orang part of the government. Maksudnya korang kena like sokong babi buta sampai macam tu. Tak boleh.
you have a freedom. MP ni ada freedom and you guys should give them a freedom on choosing and attending. Parti kena ada stand parti, MP kena ada stand MP, dan kabinet part of the coalition pun kena ada stand macam tu juga. Kalau berkenaan dengan perkara itu, saya ada tulis panjang lebar sangat dekat Facebook. Facebook benda tu berkenaan dengan perkembangan demokrasi, di mana kita akan melihat demokrasi yang kita akan alami selepas ini adalah kerajaan campuran, dan juga kita akan start belajar untuk mematangkan diri kita dengan demokrasi kita ni, di mana peranan parti tu macam mana yang akan datang, peranan MP ni macam mana kita nak buat separation between parti dan separation between parti dengan MP, dan separation kabinet dengan parlimen. Kita akan explore benda idea-idea tu semua. Tapi saya rasa COVID-19 ni dia membantu untuk kita percepatkan that proses untuk kita belajar. Jadi parlimen hybrid ni dia akan bukan setakat kita akan tengok, contohnya before this kita tengok kat TV1 kan, benda ni berlaku yada kan, yang kadang-kadang kita tak faham. Jadi apabila ada hybrid ni, dia lebih membantu dari segi information, access of information. Maksudnya macam mana penggerakan ahli parlimen ni akan berlaku, how the strategic motion atau strategic meeting akan berlaku antara parlimen-parlimen, apakah percaturan yang akan berlaku di dalam parlimen sendiri dengan luar parlimen. Jadi apabila ada hybrid, dia sangat membantu dari segi proses tu. Kedua, apabila cerita pasal information sebegini, dia kalau nak kata buat, takkan dia jadi percuma lah. You need a lot of people, you need a lot of human resource untuk buat perkara sedemikian. So saya rasakan kalau adanya hybrid parliament, secara tidak langsung kita akan lihat balik kewujudan Akta Perkhidmatan Parlimen, di mana Akta Perkhidmatan Parlimen akan membantu untuk bukan setakat set the apparatus, provide the apparatus that we need, that MP ni. Contohnya let's say kita nak cerita pasal expansionary note, kita nak cerita pasal research paper, kita nak cerita pasal all the details, siapa nak handle e-petition, siapa nak handle everything. Benda-benda ni kena ada. Bila dah kita wujudkan hybrid parlimen ni, kita kena ada benda-benda macam tu. Okay, itu satu. Jadi macam mana nak buat benda tu, kita kena ada orang-orang human resource untuk develop that thing. Jadi macam mana nak cover that thing is Akta Perkhidmatan Parlimen, dan saya rasa secara tidak langsung Akta Perkhidmatan Parlimen akan push, if let's say parlimen hybrid ni kita push sekali. Itu pandangan saya. Thank you Syakib. Okay, let's talk about cabaran. Kita ada ahli-ahli parlimen, kalau Dewan Rakyat ada 222 orang ahli-ahli parlimen, 2 orang yang telah meninggal dunia sekarang, maksudnya kini kita ada 220 orang. Kemampuan ahli-ahli parlimen kita untuk duduk di hadapan komputer ataupun di hadapan gadget untuk mendengar persidangan daripada pukul jam 10, kita andaikan kalau jam 10 sampai jam 5 petang, waktu ideal parlimen bersidang, dia bermesyuarat di dalam dewan. Okey, adakah ahli-ahli parlimen kita mampu untuk bersidang seperti itu? Satu. Dua, kita keuangan. Ada ahli-ahli parlimen kita duduk di Sabah, Sarawak, Kelantan, Perlis, di pedalaman dan sebagainya, yang bandar, luar bandar, connectivity, internet connectivity. Bersedia tak ahli-ahli parlimen kita, ataupun apakah macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah ini? Itu dua, infrastruktur, keuangan dan sebagainya. Mungkin kita patut discuss tentang cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang kita patut foresee yang benda ni akan berlaku jika kerajaan mengamalkan parlimen hybrid. Siapa nak mula dulu? Yes, Aira, kita bagi ladies first lah. Bob. Okay, Aira? Boleh. Bagi Bob dulu lah. Bob dah unmute dah tadi. Bagi Bob dulu. Sila Bob. Alamak dah. Okey. Soalan yang apa yang Syakib cakap tadi pun saya rasa setujulah tentang bagaimana parlimen hybrid ni boleh membagi informasi. Sebenarnya saya bayangkan kalau ada parlimen hybrid ataupun parlimen bersidang waktu PKP lagi bagus, sebab ramai duduk rumah, so ramai yang boleh tengok kerja-kerja ahli parlimen dalam ni. Cuma sekarang ni itulah, tak ada. Bila tak ada persidangan parlimen tu, kita pun tak nampak lihat, tak bagi gambaran dan sebagainya. Bila berbalik pada soalan Hadi tadi, bila Hadi sentuh tentang
cabaran konektiviti dan sebagainya itu pernah dikaji oleh beberapa badan di luar negara, especially di United Kingdom. Saya petik daripada laporan Institute of Government, satu think tank from UK yang mengatakan salah satu kelemahan parlimen hybrid ni ada segi kualiti perbahasan dari segi atas talian. Kerana ada gangguan teknikal, ada beberapa yang terdekat dan sebagainya. Tapi contoh diberikan untuk memastikan gangguan teknikal itu diselaraskan dengan fungsi ataupun kualiti perbahasan tu. Saya bagi contoh. Di UK bila mereka tahu ada persidangan maya, Prime Minister question time itu pada awalnya kebiasaannya adalah 30 minit kepada ahli parlimen dengan PM untuk berbahas. Tetapi bila parlimen hybrid dilakukan, dia dipanjangkan 45 minit. Bukan dipendekkan sebab ada orang ingat senang ni kita pendekkan, tak boleh. Sebab kat Malaysia ni semua executive dominance menyebabkan urusan parlimen tu jadi pendek, tak dapat ruang dan sebagainya. Dan ini adalah satu peluang di mana parlimen hybrid perlu disempurnakan dari segi prosedur dia, bukan sekadar connectivity tapi quality itu sendiri. Sebab kalau Hadi sentuh tentang kesihatan ahli parlimen dan sebagainya, saya rasa tak boleh nak underestimate juga kerana kesihatan ahli parlimen tu ada yang berbagai dan sebagainya. Tetapi kualiti dan konten perbahasan yang diusulkan oleh kerajaan itu akan menentukan ahli parlimen itu boleh ataupun perlu berada dalam persidangan walaupun dalam atas talian. Maksudnya bos tak nak cadangkan supaya masa perbahasan untuk ahli parlimen di atas talian tu adalah sama ataupun lebih panjang berbanding secara face to face. Itu maksud Bob? Ya, saya rasa lebih panjang lagi elok kerana dah 5 bulan tak bersidang kan. Kalau kita tak pendekkan dan sebagainya, sebab banyak perancangan. Saya rasa 2 benda paling penting lah. Krisis ekonomi. Saya rasa semua orang begitu bimbang bila kita tak nampak rancangan Malaysia ke-12 ke mana arah kita sebagainya. Dan keduanya perancangan COVID-19 lah, kerana sekarang ni kita hanya merespon kepada COVID-19. Sebenarnya kita kena lebih mendahului COVID-19 itu sendiri dengan perancangan. Tapi Bob, dia patah balik, dia akan menimbulkan satu masalah adalah cerita tentang parlimen abad ke-21 ni, plus dengan Sustainable Development Goal, cerita tentang kesamarataan dan juga memberi peluang kepada wanita memenuhi tanggungjawab mereka sebagai isteri dan juga ibu. Sebab itulah parlimen sejak 2018 telah tidak bersidang kurang daripada jam 6 petang. Maknanya supaya kita sesuaikan dengan masa wanita, ahli parlimen wanita itu sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang, jadi dia tak bersidang sampai pukul 12 tengah malam. Kalau kita beri ruang masa yang lebih panjang kepada ahli parlimen, maksudnya kita tidak akan dapat memberi peluang kepada 220 orang untuk berucap ataupun berbahas di dalam parlimen. Macam mana kita nak selesaikan? Saya rasa bila cakap waktu panjang itu bukan sekadar waktu persidangan dalam satu hari. Waktu hari bersidang itu perlu dipanjangkan. Baik. Sebab kalau anda kata Malaysia ni waktu bersidang, Allah Akbar, tak sampai 100 pun. Berapa hari je kan? 50, 60 hari macam tu. Jadi perlu panjangkan hari bersidang. Waktu bersidang pun perlu dipanjangkan dengan waktu-waktu yang saya rasa perlu difikirkan bipartisan lah dari segi masa ni. Kerana agihan masa ni selalunya dalam parlimen tu urusan kerajaan didahulukan. Dan sekarang ni saya fikir ada ruang untuk perbincangan dari segi arrangement, dari segi prosedur, SOP dan sebagainya. Tapi dari segi hari itu perlu ditambah. Kerana saya rasa saya tak fikir sebulan itu cukup untuk ahli parlimen untuk ada accountability jawatankuasa pilihan khas nak merancang, nak mulakan investigation dan sebagainya. Jadi waktu bersidang dan hari bersidang itu perlu ditambah satu. Baik. Yang lagi satu saya nak sentuh tentang peruntukan untuk akses internet parlimen sebagainya. Dia COVID-19 ni dah menyedarkan kita tentang realiti sebenar parlimen. Bila Syakib cakap pasal akta parlimen tadi, kalau kita lihat peruntukan dalam belanjawan kerajaan untuk parlimen itu, saya rasa lebih rendah daripada beberapa kementerian. Saya fikir tahun belanjawan 2021 kita ada 147 juta untuk parlimen. Kalau dibandingkan kementerian macam Motek lah ataupun KBS dan sebagainya berbilion. So berlaku dari segi peruntukan tu adalah persoalan saya nak bangkitkan bagaimana
Parlimen ingin membelanjakan dari segi pembangunan infrastruktur internet, connectivity dan beberapa perkara yang perlu diambil kira lah untuk parlimen hybrid. Cuma ada satu jalan penyelesaian yang saya rasa amat mudah, ialah bila ada ordinan darurat, peruntukan tu sepatutnya berlaku dengan pantas. Okey, kita tak boleh nak cakap invest pada COVID saja, tetapi invest pada demokrasi ni juga akan memberi satu kesinambungan untuk kita mengatasi COVID-19 ni secara bipartisan. Baik. Termasuklah kerja-kerja dari segi membantu kerja-kerja jawatan kuasa pilihan khas yang sekarang ni ada 9 jawatan pilihan khas. Peruntukan ini juga membantu mereka untuk melakukan investigation ataupun engagement dengan lebih baik. Yeah. Okay, thank you Bob. Aira nak Syakib nak komen tambah? Thank you. Mungkin saya boleh tambah sikit. Saya sebenarnya berpendapat bahawa sidang parlimen secara hybrid, secara maya ataupun secara dalam talian secara keseluruhannya sebenarnya adalah peluang untuk kualiti perbahasan menjadi lebih baik sebenarnya. Kenapa saya kata macam tu? Sebab cuba kita fikir tentang diri kita sendirilah. Pengalaman saya sendiri selama dah setahun lebih kita dalam pandemik ni, bila saya menjadi moderator mana-mana forum, saya dah beberapa kali menjadi moderator, saya sebenarnya rasa lebih mudah untuk mengawal perbincangan dan juga mengawal sesi soal jawab dalam webinar. Berbanding dengan forum yang fizikal di mana kita agak challenging lah sebenarnya untuk mengawal masa seorang panelis tu bercakap, untuk mengawal sesi soal jawab dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau sesi dalam talian ni mungkin kita boleh ambil peluang ini untuk menggunakan masa yang sebab kita semua tahu berada di hadapan skrin dengan masa yang lama tu memenatkan. Jadi kita boleh ambil masa untuk mungkin inilah masanya ahli-ahli parlimen nombor satu berfikirlah secara berfikir dengan baik sebelum bersuara, itu nombor satu. Dan nombor dua, teknologi sebenarnya mungkin memudahkan Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk mengawal perbincangan dan juga to ensure yang kualiti perbincangan juga lebih bagus sebab dengan terhadnya masa dan juga terhadnya interaksi secara fizikal, kita punya perbahasan tu boleh jadi lebih straight to the point dan kurang ataupun kita boleh get rid terus komen-komen yang berbau perkauman, seksis yang lama sangat dah mencemarkan institusi parlimen kita sebenarnya. Dan saya juga suka yang Bob, mungkin tadi rasanya Bob ada sentuh macam mana kalau kita buat persidangan separuh maya ni, rakyat Malaysia pun duduk rumah juga, so semua boleh tengok. Dan bila involvement rakyat dalam menonton persidangan parlimen tu lebih meningkat, accountability juga akan harapannya ialah accountability ahli-ahli parlimen juga akan meningkat lah. Jadi saya boleh bayangkan dah dia punya diskurs yang boleh berlaku bila rakyat lebih terdedah dengan perbahasan parlimen secara langsung. Dan ini saya rasa peluang yang harus diambil lah oleh institusi parlimen kita untuk mengarus perdanakan kualiti-kualiti perbahasan yang lebih baik dan juga untuk menghapuskan terus semua benda-benda yang unnecessary ni. All these sexist, racist remarks semua tu kita hapuskan je lah, tak payah dah lepas ni. Dan saya rasa ini mungkin peluang yang menarik dan kita kena ambil peluang ni. Ya, itu maksudnya Aira cuba sampaikan bahawa peraturan peraturan mesyuarat yang terikat ataupun yang mengikat ahli-ahli parlimen secara face to face itu juga akan digunakan pakai di dalam peraturan di dalam parlimen secara virtual ataupun parlimen secara hybrid, betul ya, maknanya dari segi sexist remarks dan sebagainya. Tetapi ada satu juga masalah Aira berkaitan dengan
apa akan jadi tentang tatap ataupun itu mungkin dari segi aspek berkelakuan, tapi dari segi berpakaian, tata tertib semasa sebab mereka duduk dekat rumah kan, ada dekat rumah betul. pakai depan ni okeylah, bawah kita tak tahu kan. Sebab apa yang berlaku, we have to learn from other countries. Macam dekat Canada, apa yang berlaku adalah apabila ahli parlimen William Amos daripada parti liberal, dia kencing dekat dalam cawan. Ataupun ada juga ahli parlimen yang telanjang. Serius betul ni. Jadi itu antara isu lain yang seharusnya difikirkan sama. Peraturan mesyuarat itu bukan sahaja semata-mata terpakai dekat dalam face to face, tetapi secara virtual, seperti mana spirit dia yang Aira cakap tadi. Macam mana Aira, boleh komen? Okey, menariklah soalan Hadi ni. Saya pun tak terfikir pula. Nanti saya Google berita-berita yang Hadi dah kongsikan ni, sebab macam agak menghiburkan sebenarnya. Itulah saya rasa isu pakaian ni pun menarik lah, dan saya rasa awareness building tu kena ada, dan sebab kita semua itulah dia macam saya pun agak berbelah bahagi, sebab on one hand saya rasa persidangan parlimen secara maya ni bukanlah sesuatu yang revolutionary anymore. Sebab kita dah lama, kita ni je yang 5 bulan tak bersidang, lepas tu sekarang baru nak bincang macam mana nak buat. So saya rasa in that sense dia bukan sesuatu yang sangat baharu atau sangat revolutionary, but on the other hand saya akui juga bahawa persidangan parlimen hybrid ni dia mendatangkan masalah yang mungkin persidangan fizikal tu tak ada masalah tu, tapi persidangan maya ni kita ada masalah tu. Macam apa yang Hadi cakap tadilah, masalah pakaian, masalah background noise contohnya, dan kita ada masalah-masalah yang baru pula. Jadi saya rasa saya pun mengaku yang saya bukan saya tak fasih ahli-ahli panel lain dan juga Hadi mengenai aturan mesyuarat dan sebagainya, tapi saya percaya bahawa aturan-aturan tersebut boleh diadaptasilah kepada situasi parlimen hybrid ataupun parlimen maya kan, di mana mungkin kita kena adakan adakan guideline dalam pemakaian dan beretika dan sebagainya. Jadi saya nampak itu satu perkembangan yang positif lah. Ya. Hadi, saya rasa ini peluang pada ahli parlimen untuk promote batik Malaysia lah. Boleh. Sebenarnya sebenarnya persidangan maya boleh memanglah ikut etika, tapi apa salahnya kalau sekurang-kurangnya kalau nak promote bolehlah promote batik. Pakai yang formal lah. Bagi saya macam tu lah. Betul. Adi, nak tambah sikit Adi. Kalau berkenaan dengan ni kan, saya rasa bahawa yang paling penting sekali when it comes to code of conduct and such, kena tengok balik kepada apa yang tadi saya cakap berkenaan dengan scrutiny proceeding. So kat situ akan set every single variables yang dirasakan honourable, sebab at the end of the day kita kena ingat walaupun kita buat hybrid, kita kena junjung orang kata kemuliaan Dewan tu sendiri walaupun kita bersidang kat dalam rumah. So basically we need to make sure that benda tu kena maintain. Tu satu. Keduanya berkenaan dengan MP, kita faham ada MP yang tak mampu pergi ke parlimen, ada yang MP mampu duduk kat rumah. Tetapi jangan kita restrictkan, disebabkan kita ada hybrid parlimen, kita restrictkan diri kita untuk tak pergi ke parlimen buat MP ni, sebab kita kena make sure that parlimen tu itu adalah pejabat korang, pejabat utama korang, dan korang kena masuk 9 hingga 5 dan korang kena guna apparatus dalam tu. Sebab apa yang saya rasakan bahawa parlimen ni semakin hari semakin orang kata dah tak ada orang lah. Jadi kita kena hidupkan balik amalan. Itu salah satu amalan demokrasi yang sepatutnya kita boleh hidupkan. Syakib, soalan sebelum tu saya nak celah. What happen kalau dalam kamar utama ada orang, Nur Aina dia tak setuju saya gunakan istilah kamar utama sebab dia nak saya gunakan istilah persidangan di dalam dewan. Okey, saya gunakan persidangan di dalam dewan. Sebenarnya saya nak differentiate dengan special chambers dengan main chambers, tapi tak apalah, kita gunakan persidangan di dalam dewan. Okey, biasanya ahli parlimen dia boleh keluar masuk jumpa rakyat dekat luar dan sebagainya. Kalau dekat parlimen bersidang secara maya ataupun hybrid,
maksudnya apa? Dia akan tutup kamera kalau dia nak keluar ataupun nak buat perkara lain, ataupun dia kena 24 hours kena buka saja kamera untuk memastikan kehadiran. Rasanya kat situ supaya kita nak elakkan privacy rights seseorang MP tu tak dicabuli dan sebagainya, mungkin tutup kamera tu salah satu, ataupun dia ada mungkin ni parlimen nak kena berhubung dengan pihak Zoom ataupun sebagainya untuk bincangkan apakah apparatus yang sesuai dan juga still dapat menjaga kemuliaan parlimen walaupun buat bersidang kat rumah. Sebab kita faham kalau kita tutup kamera pun kadang-kadang dia mengelat. Jadi mungkin kat situ kita berilah kelonggaran kepada pejabat speaker untuk decide dengan Zoom untuk discuss this kind of matter. And then saya nak sambung tadi berkenaan dengan bab-bab orang-orang, let's say ada MP ni dia seorang kat rumah, dia go for hybrid parliament and dia pun tak adanya orang-orang yang nak buat research dan sebagainya. Ini adalah peranan PSA, Parliamentary Service Act, Akta Perkhidmatan Parlimen, di mana dekat situ sepatutnya MP ni nak kena ada seorang researcher, lepas tu seorang yang jadi PA, yang seorang jadi pembantu. Jadi dia membantu Dia bukan setakat diorang tak payah datang, tetapi diorang boleh provide all those apparatus. Sebab kita nak make sure perbincangan dalam parlimen ni kalau kita pergi ke hybrid still boleh maintain ataupun lebih meningkat quality debate. Sebab tadi apa yang Aira tadi sebut adalah ada mention tidak silap saya, ada yang mention yang kat luar negara ada yang mention bahawa bila tukar jadi hybrid ni quality dia berkurangan. Saya rasa kita boleh overcome that problem. Dan saya percaya ni mungkin saya saja. Saya rasa ada cara-cara lain, tetapi PSA atau Perkhidmatan Parlimen salah satunya boleh overcome this problem. Dan saya rasa kalau berkenaan dengan tu dia dah tak ada masalah. Quality debate jaga. Lepas tu berkenaan dengan procedural technical process tu ada. Lepas tu bila berkenaan dengan ahli parlimen juga, selepasnya tak ada mesyuarat dalam kamar utama, sepatutnya ahli parlimen juga sepatutnya join caucus program ataupun mendengar petition ataupun macam-macam. Sebab saya percaya parlimen tu bukan setakat duduk atau datang setakat semata-mata nak dengar sidang kamar khas ataupun sidang utama. Bukan. Dia ada banyak lagi cerita pasal jawatan kuasa, cerita pasal parliamentary select committee dan sebagainya. So basically benda tu nak kena hidup. Dan saya percaya bahawa kita mungkin letak limitation berapa orang yang kena datang, limitation untuk orang datang ke parlimen. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa mereka menggunakan alasan untuk langsung tak datang ke parlimen untuk mengamalkan demokrasi dan kerja mereka sebagai ahli parlimen. So saya rasa itu poin saya. Okey Syakib, kita nak menjawab beberapa soalan yang dilontarkan oleh pendengar kita. Khairul Arifin bertanya, wakil rakyat semua mahu persidangan, namun yang tidak mahu ini siapa? Menteri tertentu? Tanda soal. So saya nanti ada Akif Adnan menyatakan tentang jika bersidang maya, saya kumpulkan jika bersidang dalam maya mudah nak mengawal suara-suara yang mengganggu pembentangan berlangsung. Itu maknanya selari dengan apa yang disampaikan oleh Aira lah. Tadi Azwan dia cakap ahli-ahli parlimen kena hadir ke parlimen mengikut jadual kerajaan. Selain dari memanjangkan sesi persidangan, hari-hari biasa pun mereka kena datang. Namun Kedah lah. Waktu bukan persidangan seharusnya digunakan untuk kamar khas, jawatankuasa pilihan khas, pendengaran awam dan macam-macam aktiviti lain di parlimen. Sudah sampai masanya MP really earn their allowance. Okey. Komen. Dia ada komen. Dia minta komen. Mungkin nak mulakan? Siapa? Aira? Syakib? Mungkin saya boleh komen sedikit yang
persoalan pasal ada menteri yang tak nak bersidang tadi. Dia minta siapa yang tak nak bersidang ni. Itu soalan daripada Jadi mungkin saya boleh sentuh sikit on the political punya elemen lah persidangan parlimen pada kali ini kan. Jadi saya rasa kita semua sedar bahawa majoriti Perdana Menteri sekarang dipersoalkan lah majoriti tu menjadi persoalan. Dan seperti kita semua tahu dalam sistem parliamentary demokrasi Westminster, majoriti Perdana Menteri tu sangat penting. Dan kalau majoriti tu shaky, majoriti tu macam was-was, jadi benda tu boleh jadi alasan untuk pihak pembangkang untuk mempersoalkanlah kedudukan Perdana Menteri, Prime Minister of the Day. Jadi dan saya rasa kita tak boleh ignore elemen ini bila kita membincangkan tentang persidangan parlimen yang bakal berlaku lah harap-harapnya secara hybrid ni. Jadi dan di luar sana dah mungkin ada ramai penganalisis politik yang sudah pun mengutarakan senario-senario yang mungkin berlaku apabila parlimen bersidang. Antaranya yang sering diperkatakan ialah undi tidak percaya, dan ada juga yang membincangkan tentang CSA, Confidence and Supply Agreement, iaitu perjanjian pembekalan dan keyakinan dan pembekalan. Jadi saya rasa ini persoalan-persoalan yang menarik juga, dan CSA tu contohnya pihak pembangkang bersetuju untuk tidak menggulingkan Perdana Menteri, and in return parlimen dibuka, jawatan kuasa khas pun dapat bersidang, dan juga allowance ahli parlimen tu diberi secara sama rata di antara ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang. Itu salah satu contoh senario lah yang telah dibincangkan dalam kalangan akademik-akademik dan juga penganalisis politik. Dan saya rasa ini kerisauan ataupun kebimbangan mengenai majoriti Perdana Menteri ini sebenarnya benda yang penting, dan ada juga saya terbaca yang di dalam kalangan parti-parti sendiri pun ada perbincangan sama ada undi tidak percaya tu akan dibuat ataupun tidak. Ada parti yang dah bersetuju bahawa okey, tak apa, prioriti sekarang kita kena selesaikan krisis COVID dengan membuka parlimen. Jadi kita agree untuk tidak menggulingkan Perdana Menteri buat masa sekarang. Ada juga parti yang masih belum mengeluarkan stance mereka mengenai undi tidak percaya itu. Jadi saya rasa ini pun menarik sebab sebagai rakyat, masyarakat sekarang pun mula sedar yang parlimen selain daripada peranan parlimen sebagai badan legislatif, badan pembuat undang-undang dan juga dasar negara, ia juga adalah testing ground kan kepada majoriti, kepada kukuhnya sebuah kerajaan ataupun tidak kan. Dan itu juga satu peranan, mungkin itu saya tak tahulah nak panggil apa, tapi mungkin itu that's the more political role lah of parliament in a Westminster democracy. Jadi saya rasa untuk menjawab soalan tersebut, saya rasa pada khidmat saya memang ada kerisauan dan ketakutan dari pihak Perdana Menteri atau pihak kabinet, kerana majoriti itu memang akan dipersoal, dan saya nak ingatkan juga penonton ya, walaupun let's say kita tak ada undi tidak percaya tu diketepikan dahulu untuk kita selesaikan krisis. Kita jangan lupa bahawa lagi satu peranan parlimen juga ialah untuk meluluskan belanjawan. Jadi proses kelulusan belanjawan ini juga adalah satu ujian, it's a test on the majoriti yang dimiliki oleh Perdana Menteri, oleh pihak kerajaan. Jadi pembentangan belanjawan pada selalunya bulan 11, bulan November pada setiap tahun juga adalah event lah yang dinanti-nantikan, dan saya rasa bermula daripada pembentangan tahun lepas, rakyat pun mula sedar yang pembentangan belanjawan ni bukan sahaja Menteri Kewangan duk bagi speech, lepas tu semua setuju, okey,
budget gets passed, right? So sejak perbahasan tahun lepas yang huru-hara tu, saya rasa rakyat dah mula sedar yang sebenarnya perbahasan belanjawan ni actually is also a test on the government's majority. Dan saya rasa ini adalah lagi satu perkembangan yang saya lihat ke arah kematangan demokrasi itulah. Jadi tapi lagi sekali saya emphasize pendapat saya memang ada elemen kerisauan dalam fragile majority kerajaan tu wujud. Ya. Adi, saya nak mention sikit berkenaan Aira punya point, nak mencelah berkenaan Aira punya point. Bila berkenaan dengan situasi yang akan datang ni, kalau let's say lah Hybrid Parlimen ni ataupun Parlimen ni akan bersidang sekalipun, saya berpandangan bahawa mungkin semua parti akan agree motion of no confidence tu akan berlaku. Motion of no confidence tu tak akan berlaku, tak akan berlaku sebab kita letak priority on representation case ataupun kita nak priority on overseeing dokumen-dokumen dan juga prestasi-prestasi ketika COVID ni. Tapi apa yang boleh dibuat daripada UMNO, since saya daripada UMNO sendiri dan saya percaya parti saya ni banyak yang menentang kerajaan sekarang ni, apa yang saya boleh utarakan secara personal dan mungkin kepada pendengar-pendengar yang menyokong UMNO dan juga ahli UMNO, apa yang saya boleh katakan bahawa menteri-menteri UMNO ni boleh quit daripada kabinet dan menjadi backbencher, dan dia tak akan flop pun government ni. Tetapi kita bukan nak kata kita lari daripada tanggungjawab. Maka kita kasih tanggungjawab tu, okey, sekarang ni BBM rasa diorang nak buat kerja lebih, okey, kita kasih kerja lebih. Okey, kita jadi backbencher sebagai supply confidence to the government. Tetapi kita kena ingat juga bahawa backbencher juga ada peluang dan juga ada responsibility untuk check and balance kepada kerajaan. Kita tak boleh cakap bahawa UMNO dalam kerajaan, UMNO memang dalam kerajaan ni, tetapi kena ingat diorang masuk kepada kerajaan ni sebagai apa? Backbenchers ni semua apa dia punya bukan peranan, pandangan diorang, dan juga apakah peranan MP masing-masing yang telah menjadi menteri. Jadi itu salah satu avenue yang kita sepatutnya explore. Apa akan terjadi kalau menteri-menteri UMNO ni keluar daripada kabinet dan juga masuk jadi backbencher. Jadi UMNO semua dah jadi backbencher, BN semua dah jadi dalam backbencher, dan yang tinggal kat dalam government ni adalah MP-MP daripada Perikatan Nasional. Dan kat situ kita dah boleh olahkan balik nama dia kerajaan, bukan kerajaan PN, dia jadi kerajaan PN. Dekat situ kita boleh tengok balik apa apparatus yang boleh terjadi. Itu satu. Keduanya, bila cerita pasal saya ada dengar cerita pasal tentang gabungan The Grand Coalition, ataupun dalam bahasa Melayunya kita tak pernah guna istilah ni, tetapi istilah ni akan introduce kalau sekiranya ia berlaku, iaitu kerajaan negara, di mana kalau kita lihat kalau di UK, sebab UK lah yang selalunya buat perkara-perkara tak ada praktis lagi, di mana kalau kita lihat dalam Churchill Cabinet War ada leader of opposition jadi timbalan Perdana Menteri untuk Cabinet War. Dekat situ kalau let's say Anwar Ibrahim nak join forces dan juga tidak percaya kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi memilih mereka ada peluang untuk memilih orang lain untuk menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Inilah mungkin masanya ketika hybrid parlimen ataupun parlimen yang akan datang ni untuk membicarakan apparatus sebegitu, ataupun kalau kita panggil dia the Attlee process, di mana kat situ ada gabungan kerajaan di antara kerajaan dengan pembangkang menjadi kerajaan negara, tetapi pembangkang tak semestinya tak boleh tembak ataupun tak boleh counter check and balance dekat dalam parlimen. Parlimen, kabinet. Itu kita kena split. Parti, parlimen dan kabinet. Jadi mungkin benda ni akan berlaku. Saya tak sure sejauh mana ia boleh berlaku, tapi that kind of apparatus kita mungkin semua parti
Amanah ke DAP ke tak kisahlah, siapa pun patut explore. Jadi kita boleh tahu akan datang kalau sekiranya perkara ini sekali berlaku, kita dah ada satu rekod presiden di mana okey, ini adalah perjalanan cantik, mungkin kita boleh apply sekali lagi dekat dalam parlimen kita. Dan saya rasa disebabkan parlimen kita ni, kita baru berapa tahun merdeka. Jadi kita nak kena explore semakin banyak perkara dan itu ia membantu untuk mematangkan kita bukan setakat untuk satu parti, satu kerajaan ataupun satu side saja, tetapi yang membantu untuk mematangkan dua belah pihak ataupun kita strengthening the third ataupun two party system dalam negara kita. Itu pandangan saya. Baik, thank you Syakib. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi, so saya nak bagi ruang kepada setiap ahli panel untuk menggulung. Saya nak mulakan daripada Bob. Saya beri masa lebih kurang seminit untuk menggulung pandangan, harapan terhadap parlimen hybrid ini daripada perspektif Bob, yang berkemungkinan kerajaan akan laksanakan tidak lama lagi. Saya rasa mudah. Satu, perlu dilaksanakan segera. Tak perlulah saya rasa tunggu sampai herd immunity dan apa-apa sebagainya, kerana ramai rakyat berharap ahli parlimen mereka bekerja di parlimen sekarang dan ahli parlimen pun sendiri ingin bekerja. Jadi walaupun ada parlimen hybrid, tapi itu menandakan parlimen itu dibuka secara total dan kemudiannya akan berlangsunglah kalau pandemik ataupun kes COVID-19 ini akan kembali reda lah. Dan apa yang saya harapkan ialah kerjasama dua partisan antara kerajaan dan pembangkang dalam melihat kepentingan rakyat dalam parlimen hybrid ini. Ini amat penting kerana seperti yang kita bincang tadi tentang kebimbangan politik dan sebagainya, itu adalah memainkan peranan penting. Dan saya fikir kalau kali ini bila parlimen bersidang, kita tak mengambil kesempatan ini untuk membetulkan keadaan ekonomi, COVID dan politik yang melanda negara sekarang, maka dia akan memberi satu impak berterusan untuk jangka masa panjang. Saya fikir untuk generasi akan datang, kalau kita tak betulkan sekarang, dia akan memberi kesan. Beberapa presiden isu yang kita buat ini akan memberi kesan kepada bentuk politik matang yang saya rasa kesemua antara kita panelis ini setuju bahawasanya parlimen ini akan mengangkat kematangan, parlimen hybrid ini akan mengangkat kematangan parlimen ke satu tahap yang lebih berfungsi dan memberi tekanan kepada government yang memberi aspek kepada kedua-dua belah pihak. Baik. Terima kasih Bob atas harapan yang dinyatakan oleh Bob. Okey, kita Aira seminit. Okay, mungkin saya just nak tambah dari segi lagi satu fungsi parlimen yang saya kira sangatlah sacred ya, dan yang yang saya kira suci lah dan perlu kita uphold as a nation, which is parlimen ni sebenarnya ialah institusi yang membuktikan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi. So saya rasa trust in democracy itu memang dah terhakis yang teramat sangat. Saya rasa dia bermula sejak Sheraton lagi sebenarnya, tapi saya rasa dia dah jadi semakin parah. Dan sebenarnya kurangnya kepercayaan kepada sistem demokrasi, kepada institusi, kepada government, ini sebenarnya sangat bahaya. Dan kalau kita tengok trend di peringkat global dan di mana this disease of mistrust in democratic institutions sebenarnya semakin serius. Dan kita semua tahulah example dari Amerika Syarikat lah, dari Brazil dan Viktor Orban di Hungary dan sebagainya, yang membuktikan bahawa cabaran banyak negara pada tahun ni 2021 ini ialah penghakisan kepada kepercayaan kepada demokrasi. Dan harapan saya ialah parlimen hybrid ni boleh sedikit sebanyak menyembuhkan keparahan tersebut, dan mungkin dia takkan pulih sepenuhnya sebab ia mengambil masa yang sangat lama dan banyak lagi benda yang perlu diperbetulkan, tapi at least parlimen hybrid ni kita
kita mula sembuhkan sedikit lah. Dan kita tengok bukti dari negara lain, negara seperti New Zealand, seperti Taiwan yang sering dicanang sebagai negara yang berjaya melawan wabak COVID-19 ini, dan secara hakikinya, secara dasarnya rakyat percaya kepada kerajaan. Istilahnya itu adalah benda yang kita tak, I don't think we talk about it enough. Jadi bila trust in the government, trust in democratic institutions itu tinggi, maka rakyat dengan secara tidak langsungnya rakyat pun patuhlah kepada SOP, patuh kepada kuranglah mempersoalkan kenapa benda ni jadi, dan fenomena dua darjat, yang teruk dekat Malaysia ni pun menyumbang juga kepada this mistrust. So bila kita buka parlimen hybrid ni, itulah harapan saya sebenarnya. Ia adalah titik permulaan kepada penyembuhan kepercayaan kepada institusi demokrasi yang saya kira semakin parah. Terima kasih Hadi. Baik, terima kasih Aira. Last kali Syakib, seminit. Alright, kata akhir saya sebab saya consider yang paling muda antara panelis ni, umur 25 tahun. Jadi pandangan saya juga represent orang-orang muda yang ketika ni tengah melihat permainan-permainan politik yang kian merancak dan juga kian membuat orang annoying. Apapun parlimen hybrid ni ataupun parlimen yang akan datang ni dibuka, kita mengharapkan banyak benda yang berlaku untuk memulihkan balik kita punya pandangan dan juga kita punya kepercayaan terhadap demokrasi dan parlimen kita. Itu satunya. Kedua, berkenaan dengan partisan dan sebagainya. Inilah masa untuk kita explore banyak avenue untuk bukan setakat untuk memajukan demokrasi kita, tetapi ini juga salah satu tempoh matang di mana kita akan membuat satu keputusan yang lebih wisdom, yang lebih berfikiran jauh, dan juga ia sedikit sebanyak membantu peranan-peranan organ-organ negara ini berfungsi dengan baik sekiranya parlimen ni berlaku. Sebab kalau tak adanya parlimen ni, kita akan melihat banyak MP pembangkang akan bercerita banyak sebab mereka tak ada platform, dan MP-MP kerajaan juga masing-masing buat perangai yang apa yang kita lihat dekat Twitter dan Facebook. Dan kita perlukan satu platform yang orang kata memang platform tu khas untuk diorang untuk dibuka balik. Dan bila ni buka balik platform-platform ni, ia memberi banyak peluang dan ruang untuk mereka bukan setakat membahas tetapi explore the avenue on every single thing lah. Dan semestinya ia membantu untuk memulihkan balik institusi-institusi yang semakin hari semakin tercalar akibat perspektif-perspektif yang tak sepatutnya telah berlaku dekat social media. Jadi bila dekat parlimen ni, sekurang-kurangnya diorang much more transparent, much more kita tahu diorang punya peranan dan kita orang tahu apa dia punya perjalanan. Dan kalau kita cerita pasal e-voting pun kita dah tahu berapa banyak orang voting ni, berapa banyak ni, dan motion. Dan bila benda tu berlaku, kita boleh push benda-benda yang sepatutnya menjadi alat demokrasi negara tu, dan sepatutnya ada push. Contoh macam transparency, reporting, lepas tu monitoring dan sebagainya. Itu yang paling penting apabila parlimen hybrid ni dibuat secara sekarang lah. Itu saya punya kata-kata akhir. Terima kasih Syakib, Bob dan juga Aira yang sudi menjadi tetamu jemputan bagi wacana reformasi siri ke-10 bagi membincangkan tajuk pada malam ini, Parlimen Hybrid Persidangan Era Pandemik COVID-19. Saya rasakan bahawa ketiga-tiga ahli panelis bersetuju bahawa kerajaan telah dengan usaha kerajaan untuk membuka parlimen dengan cara menggunakan platform parlimen hybrid. Begitu juga reform dari masa dan ke semasa kita akan sentiasa membincangkan isu-isu berkaitan dengan
parlimen dengan tujuan untuk advokasi parlimen dan juga untuk tujuan pendidikan parlimen. Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan sebagai democratic parliament di dalam parliament in 21st century oleh Bentham, menyebutkan ada 5 kriteria penting untuk dikatakan sebagai democratic parliament. Ia termasuklah ia perlulah representations mewakili pelbagai pihak. Dia kena accountable, dia kena open and transparent dan juga sebagainya. So antara saya mengharapkan bahawa parlimen hybrid ini juga akan mencapai satu tahap di mana kita ingin mencapai sebuah parlimen yang demokratik di titik akhirnya, kerana parlimen hybrid ini merupakan satu langkah kita bercerita. Kita dah bercerita hari ini tentang transparent, open, accountable, representative, mewakili semua pihak, kumpulan rentas dan sebagainya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lagi kepada ketiga-tiga ahli panel dan insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi atau bertemu di lain masa dalam tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.